إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
Bagus. Muhammad Azman Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azman Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad bertakluk kepada terma dan syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjaran luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah ayat 361. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya betapa hebatnya ganjaran bagi mereka yang mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi perumpamaan yang sangat hebat. Ibarat kita mengeluarkan harta kita, hanya satu harta yang kita keluarkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kembali, memberi balasan sebanyak 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Dan Allah berikan kelebihan kepada mereka dengan ganjaran luar biasa sebanyak 700 kemuliaan ini. Maka marilah bersama kita mengambil peluang ini bersedekah, iaitu berzakat bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Darul Khusus. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jiwa berminda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Raudah Jiwa, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Merenung keluar jendela, melihat kebesarannya, mensyukuri segala nikmat yang dikurniakannya di dunia. Kau berikan kekuatan untuk berpegang pada jalan, walau penuh dengan cabaran. Ku tahu padamu Tuhan, karena Kau yang satu, yang setia bersamaku. Dikala ku jatuh, ku bangkit karenamu. Ku tahu ku adamu di sisiku selalu. Bantulah hamba-Mu mencari keredaanmu.
hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disuap padat dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Saya Amir. Saya yatim piatu. Membesar tanpa ibu bapa memang menyulitkan saya. Alhamdulillah, saya telah dibantu oleh Sadaqah House untuk melanjutkan pelajaran. Bantulah lebih ramai anak yatim seperti saya. Hulurkan sumbangan tip dana anak yatim Sadaqah House di akaun Bank Islam 140-108-888-88 atau layari Facebook dan Instagram Sadaqah House. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Konflik yang memasuki tahun ke-12 mengakibatkan ramai rakyat Syria terjejas teruk dari segi ekonomi. Mereka bergelut untuk meneruskan kehidupan. Syria Care komited menghulurkan bantuan menerusi projek pendidikan, perumahan, makanan serta penajaan anak-anak yatim. Dengan sokongan anda, kita mampu berperanan membantu mereka membangun demi masa depan yang lebih baik. Sumbangan boleh dibuat di www.syriacare.org.my. Ayo bersama Syria Care, kita bantu. Kelab 91.5 FM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri dan cintai diri sendiri. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah. Untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama hari ini untuk destinasi untuk hari Selasa, Alhamdulillah kita akan membawa kepada anda ilmu yang bermanfaat insya-Allah untuk jam ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk anda boleh tonton di YouTube IKIM Media dan juga soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini bersama Islam Agamaku masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Baik. Sihat, Sihat, Alhamdulillah Ustaz. Dan insyaAllah untuk petang ini kita akan bincangkan dengan tajuk Diary
kehidupan seseorang Muslim. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz Suhaimi untuk mukadimah ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih DJ yang bertugas, yang bahagia Datin Mona Jasman, seterusnya penerbit yang kita hormati dan para pendengar penonton yang dimuliakan dirahmati Allah sekalian di mana saja anda berada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah berikan kita kesempatan pada petang yang berbahagia ini kita bertemu dalam rancangan slot segmen Islam Agamaku, dan yang saya tujukan khusus kepada saudara-saudara baru, begitu juga dengan rakan-rakan dan muslim yang mungkin mendengar di mana saja anda berada. Pada petang ini insya-Allah kita membicarakan satu tajuk yang baik, iaitulah diary kehidupan seorang muslim. Ini berdasarkan kepada kita baru menyambut tahun baru. Minggu lepas kita menyambut awal Muharram, 1 Muharram, yang bermakna kalender baru Hijrah kita bertambah daripada 1444 1445. Dan kebetulan minggu lepas juga Puan Mona kami mengajukan satu forum menampilkan 2 orang mu'alaf tengah-tengah program. Ada 2 orang saudara baru mengucapkan kalimah syahadah. Alhamdulillah. Jadi mereka ini di awal tahun memulakan tahun baru dengan mengucapkan kalimah syahadah. Bukan setakat tahun baru, bahkan kehidupan baru mereka tempuhi. Semalam pun saya berkesempatan mengajarkan kalimah syahadah 2 orang lelaki Tionghoa yang mereka juga mau kembali kepada fitrah kembali. Baik, jadi sebab itu kita membicarakan tentang tajuk diary kehidupan seorang muslim yang mungkin sebelum daripada Islam ni mereka ini bebas melakukan apa sahaja, tidak ada halangan selagi tidak melanggar undang-undang. Tapi bila masuk Islam, kita ada panduan, kita ada pedoman, dan kita ada hukum yang perlu kita ikut. Kita percaya bahawa ada malaikat raqib dan atid di kiri dan kanan kita yang mencatat segala perbuatan kita. Baik, saya mulakan tentang itu, dan kita akan nanti tengok bagaimana Nabi SAW menguruskan kehidupan seharian dengan sunnah-sunnah hitam. Itu bahagian kedua. Bahagian pertama ni perlu kita faham, rakan-rakan saudara baru dan juga pada non-Muslim, bahawa Islam ini sangat menghargai masa, dan saya rasa ini semua manusia terlalu menghargai masa itu, dan kita percaya bahawa masa yang telah pergi tidak akan kembali. Lebih lagi dalam Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dalam Al-Quran dengan satu surah yang semua kita tahu, surah Al-Asr, iaitu surah yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, menunjukkan masa itu satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah menyatakan bahawa masa itu sangat berharga. Dan dalam surah ini, kalau tuan-tuan rajin menelaah ayat itu ataupun surah itu, Allah menyatakan semuanya manusia itu dalam kerugian. Konotasi awal Allah menyatakan statement dia, semua orang rugi belaka kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, kecuali orang beriman dan beramal soleh yang mereka itu berpesan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. 4 ulama tafsir mengatakan bahawa selain daripada 4 golongan ini, semua ni rugi dan sia-sia hidup. Iaitu mereka yang tidak sia-sia. Pertama sekali orang yang beriman. Beruntung kita jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, percaya, kerana kita tak termasuk kalangan mereka yang rugi dan sia-sia itu. Kemudian bukan setakat beriman, kita juga mesti beramal dengan apa yang kita imani, iaitu beramal soleh, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian kita juga menyeru orang kepada kebaikan, berpesan, menasihat orang kepada kebenaran, dan nasihat orang kepada supaya sabar. Baik, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu manual panduan hidup, Nabi juga memberikan ajar formula hidup ni macam mana. Nabi sebut iktanim khamsan qabla khamsin.
Masa senang sebelum datangnya waktu sempit, waktu muda sebelum datangnya waktu tua, dan kemudian waktu kita lapang sebelum datangnya waktu kita sibuk. Kita kena ambil kesempatan ini, rakan-rakan, saudara baru sekalian, dalam hidup kita, kerana hidup ni, nyawa ni Allah beri sekali je. Allah tak beri dua kali dah. Keluar saja roh daripada badan. Betapa ramai manusia yang menyesal kalau dia tidak beramal soleh, dia tidak melakukan kebaikan. Dan ini juga disebut dalam Quran banyak. Dalam Quran surah Sajadah, surah Al-Munafiqun, boleh rujuklah. Dan kerana itu kita ambil kesempatan dalam hidup ni, manfaatkan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Hidup sebelum mati, sehat sebelum datangnya sakit. Kita percaya bahawa hidup ini silih berganti, dan kebiasaannya lumrah proses. Sebelum datangnya kematian, datangnya kesakitan, datangnya penyakit. Sebelum kita ni terbaring, elok-elok kita ni boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari, maka ambil kesempatan beramal soleh. Kenallah masjid, berjalanlah, menampaklah kaki ke masjid. Sebelum lidah kita kelu ni, maka rajin-rajinlah kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu kita senang ni, sebelum datang waktu sempit nanti, maka ambillah kesempatan, buatlah apa kebaikan, iaitu yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebut dalam hadis yang lain, jadilah kamu kun fid dunya ka'annaka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu orang yang hidup di dunia ini seumpama orang asing ataupun pengembara. Ibnu Umar tambah, kalau kamu berada waktu pagi, jangan tangguh sampai waktu petang. Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tangguh sampai esok hari. Kerana hari ini, hari yang sekarang kita berada, milik kita. Maksudnya kita berada sekarang. Yang lepas jadi sejarah. Esok belum tentu. Bahkan sejam lagi belum tentu milik kita. Jadi yang ada sekarang ni, ambillah kesempatan, gunakan ruang yang ada untuk kita memanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan. Baik. Kemudian saya nak juga sebut bahawa di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada bahawa nikmat sihat, nikmat masa lapang ni banyak orang tertipu. Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas asiyatul farad. Dua nikmat yang selalu manusia tertipu, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Ini antara benda kesempatan yang selalu luput daripada kita. Oleh kerana itu, masa kita sihat ni, wajib jaga kesihatan. Tak boleh makan benda-benda yang tak elok, yang menyebabkan kita ni sakit, menyebabkan kita ni akhirnya datang penyakit. Apatah lagi makanan-makanan yang memang ada mudarat, merokok sebagai contoh, minum alkohol yang haram dalam Islam, apatah lagi dengan dadah dan sebagainya, semua diharamkan dalam Islam. Jauhkanlah, sebab ini menyebabkan kita rosak kesihatan kita. Jadi mungkin pusingan pertama ni saya sentuh tentang itulah. InsyaAllah kita akan masuk dalam pusingan kedua, bagaimana Nabi SAW memanfaatkan masa dalam kehidupan. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan penerangan untuk waktu ini dan mukadimahnya. Dan untuk waktu ini, Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Rawatan yang berkala, pengisian pemilu, inspirasi, info Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya
أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Korea Islam. Kota Kinabalu 93.9. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih bersama para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, yang masih membincangkan tentang diary kehidupan seseorang Muslim. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk kita sambung kembali bagaimana kehidupan kita teratur sebenarnya dalam syara, dalam hadis, dan kita perlu ikut manual kehidupan ini supaya hidup kita jadi insya-Allah cantik dan diberkati. Bagaimana Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Mona Jasman dan juga rakan-rakan saudara baru ataupun rakan-rakan non Muslim yang mengikuti rancangan kita pada hari ini. Baik, saya nak tambah sikit betapa untungnya kita umat Islam ni kerana Allah telah didik kita dengan disiplin masa. Macam mana Allah didik kita dengan disiplin masa? Iaitulah dia letakkan indikator. Satunya solat ni wajib kan? Semua orang kita, kalangan kita wajib menunaikan solat dan dijadikan waktu solat itulah waktu untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau seseorang itu mahu menjaga disiplin dalam hidupnya, indikator dengan bagaimana dia menjaga solat itu. Bukan diukur pada bagaimana ketepatan masa dengan itu satu hal lah. Tapi paling utama bagaimana dia menepati masa terutama solat. Sebab itu solat yang terbaik kata Nabi SAW, solat di awal waktu. Di awal waktu, kemudian di paling utama di masjid secara berjemaah. Itu yang terbaik dah. Maksudnya markah penuh lah kita dapat. Jadi untuk menjaga waktu solat ini, Allah jadikan pertukaran waktu subuh, waktunya pagi, kemudian tengah hari menjelang nak sampai petang tu ada waktu zuhur, waktu petang, kemudian ada waktu asar, maghrib, antara pertukaran siang dengan malam, kemudian waktu malam antara dengan larut malam ada waktu isyak. Cantik dah Allah susun 5 waktu itu. Jadi bagaimana kita nak menyusun waktu ini? Kalaulah kita berurusan dengan manusia, maka kita pastikan solat ini paling utama tidak kita tinggalkan, dan paling hebat kita dapat soal solat di awal waktu. Maknanya kalau kita ada urusan-urusan sekalipun, pastikan solat di awal waktu. Yang terbaik waktu azan tu kita dah melangkah kaki masjid. Orang yang paling hebat sebelum azan dia dah melangkahkan kaki ke masjid. Dan ramai orang merungut, Ustaz, susahnya nak bangun subuh. Jadi cara nak bangun subuh ialah tidur awal. Senang je, tidur awal. Jadi kita time management kita kena betul. Kalau tidur pukul 3 pagi memang susahlah nak bangun subuh. Jadi sebab itu kita time management, pengurusan masa kita kena baik. Dan bab yang
sentiasa kekal dalam keadaan berwudu. Usahakanlah. Kalau mampu, kalau tak mampu tak apalah, ini sebagai sunat saja. Kemudian yang kedua, Nabi SAW setiap harinya tidak kurang beristighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah SWT, kurang-kurang 70 ke 100 kali. Bayangkan indikator dia, garis kasar bawah ni Nabi SAW seorang maksum istighfar 70 kali. Kalau kita yang setiap hari ni melakukan dosa agak-agak berkali-kali ganda daripada Nabi SAW perlu istighfar. Istighfar ni apa? Minta ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita, supaya kita sentiasa teringat kita buat dosa, kita bersalah pada Allah dan kita teringat pada Allah. Jadi istighfarlah sebagai sunnah Nabi dalam kehidupan kita setiap hari, dan mudah-mudahan kita tak buat dosa dah lepas itu. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW sentiasa baca Quran. Yang terbaik pada waktu lepas subuh, sebelum terbit matahari, ataupun sebelum subuh atau selepas subuh. Dan kalau rasa susah pasal mungkin sebab subuh kita nak kena keluar kan, bacalah Quran setiap hari. Maksudnya jadikan dia amalan dalam kehidupan kita, kerana Quran ini adalah peneman kita. Dia menjadikan memberikan ketenangan kepada kita dalam hidup di dunia dan juga ketika hari akhirat dan kubur sebagai satu syafaat kepada kita. Maka jadikan teman paling akrab kita adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran lah kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiga dah. Yang keempat, Pemoda kita amalan sunnah Nabi SAW, Nabi tak tinggal ni, itu solat berjemaah di masjid. Ini khusus bagi orang lelaki lah. Orang lelaki, sebab tu kita kata indikator masa time management betul, kita solat berjemaah. Dan solat berjemaah di masjid yang terbaik. Maksudnya kalau tak mampu masjid office kita ada solat berjemaah, buat di pejabat kita. Yang penting kita awal waktu itu, dan terbaiknya adalah solat berjemaah. Kemudian Nabi juga tidak tinggal waktu siang. Nabi solat malam. Itu yang seterusnya. Yang siangnya Nabi juga mendirikan solat. Solat apa? Solat duha. Ini juga Nabi pesan kepada kita, setiap kita ada bersedekah setiap uras tubuh badan kita, maka gunakan kesempatan itu untuk kita melaksanakan sedekah dengan mendirikan solat sunat duha. Sebab solat sunat duha ni memurahkan rezeki. Antara fadilat dia lah memudahkan urusan rezeki kita. Baik, antara yang kalau Nabi amalan seterusnya wajib untuk kita sunat. Dia ada benda yang Nabi ni wajib untuk kita sunat, iaitu qiyamul lail. Bangun di tengah malam, solat sunat tahajud. Solat sunat kita ni sunat lah, sunat yang sangat dituntut. Tetapi bagi seorang Nabi, seorang Rasulullah SAW, amalan itu amalan yang wajib. Maka buatlah tuan-tuan sekalian untuk kita mendapat pahala di sisi Allah SWT, kerana banyak kelebihan dia. Kita dapat dekat dengan Allah, pengawasan Allah SWT. Orang yang ahli ibadah suka dengan kita, percakapannya jadi masin, jadi hikmah dan bijaksana. Hati menjadi tenang dengan kita mendirikan solat sunat tahajud. Kemudian yang ketujuh, setiap hari Nabi SAW tak tinggal bersedekah. Ini saudara-saudara baru, dulu kita sudah Islam ni kita tak kisah duit kita. Sekarang ni kita kena fikir bahawa duit kita ada hak untuk orang lain. Ada yang namanya wajib, namanya nafkah, namanya zakat. Ada yang namanya sunat, iaitulah bersedekah. Sedekah ni benda yang sikit kita keluarkan untuk sumbangan kepada apa juga institusi, masjid ke, sekolah agama ke, kan, ataupun kepada mereka yang memerlukan. Sedekahlah. Setiap hari kena ada bersedekah. Dan saya tambah amalan ni, mungkin Nabi tak buat, kita buat, iaitu berselawat ke atas Nabi SAW. Kita ni tanggungjawab kita umat, setiap hari jangan tinggal selawat. Sekurang-kurang ulama, guru-guru saya mengajarkan, sekurang-kurangnya nak jadikan kita ni dekat dengan Rasulullah SAW 300 kali. Nak baca apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukup dah. Wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berselawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya 300 kali. Tak boleh 100 kali pun cukup dah. Sekurang-kurangnya. Jangan sampai tak ada sehari pun kita tak berselawat ke atas Nabi. Sebab kita ni perlukan Nabi di hari akhirat untuk dapat syafaat. Baik. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah menyebutkan bahawa dia kata kekasihku Rasulullah SAW mengajarkan aku 3 amalan, iaitu setiap bulan puasa 3 hari. 3 hari sebulan, maksudnya 3 hari ikutlah hari putih, Senin, Khamis dan sebagainya. Kemudian solat duha saya dah sebut lagi. Yang seterusnya, yang ketiga, solat witir sebelum tidur. Kita
solat tahajud bangun tidur, kita solat witir sebelum kita tidur. Amallah amalan ini, insya-Allah setiap waktu kita, setiap hari kita dapat pahala kerana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dalam syariat. Insya-Allah kita nak tengok lepas ni amalan tahunan pula secara bulanan dalam pusingan yang ketiga, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kongsian ini. Banyak amalan sebenarnya sehari semalam yang kita perlu amalkan. Dari buka mata sampai tutup mata, banyak yang kita boleh amalkan insya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi mengkhabarkan orang yang kaya itu juga berzikir yang sama, orang yang bekerja itu berzikir yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan itulah dia kelebihan yang Allah bagikan kepada orang kaya yang bekerja, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana itu hadirin, bagaimana untuk kita berzakat? Zakat itu dituntut. Kalau tidak punya harta, ternyata orang yang bekerja dan punya lebihan harta itu untuk dizakatkan, mereka mendapat kemuliaan. Mereka itu akan mengatasi orang-orang yang tidak bekerja kerana mereka tidak boleh memiliki harta untuk dizakatkan. Masjid-masjid di Makkah. Antara masjid yang ada di Makkah termasuklah: pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Makkah, dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Sama. Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan solat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menziarahi tempat-tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung Tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan Tanah Rendah, Kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan solat maghrib di sini, dan ini tertulis pada 2 buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Majin. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakar yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakar keluar semasa berhijrah ke Madinah. Terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. Wari-wari saya
Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Inspirasi Inforia Islamiyah ni di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama anda. Boleh tonton di YouTube IKIM Media dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004. Masih lagi bersama rancangan Islam Agamaku, masih berbincang tentang diary kehidupan seorang Muslim bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Dan Alhamdulillah Ustaz telah terangkan tadi ada beberapa amalan sunnah yang kita perlu amalkan. Ada 7 dah lah Ustaz, tambah 8 lagi dengan selawat. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan itulah harian. Ustaz kata nak beri tahu yang tahunan pula. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Alhamdulillah. Sidang pendengar penonton yang dirahmuliakan dirahmati Allah sekalian, khususnya rakan-rakan saya, saudara-saudara baru yang baru meluk Islam. Seperti mana kita mengetahui bahawa Islam ada kalendernya sendiri, kita disebut sebagai kalender Hijri. Dan kita mengikut sistem qamar, sistem bulan. Kalau yang biasa kita guna Masihi. Dan jadi dalam Islam setiap bulan juga ada peristiwa ataupun ada amalannya tersendiri. Jadi kita tengok satu-satu. Sekarang ni kita berada di bulan Muharram Kak Mona kan? Yeah. Berada bulan Muharram. Yes, dan kita dekat-dekat dah. Sekarang ni 7 Muharram. Esok 8 dia ada peristiwa-peristiwa besar. Dan di bulan Muharram ada amalan tertentu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali pada 9 Muharram disebut amalannya adalah puasa Tasu'a. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ketika mana orang Yahudi duk sambut hari Ashura. Ashura ni hari 10 Muharram. Yeah. Jadi Nabi kata kita jangan sahabat kata kita tak nak tirulah orang Yahudi ni. Jadi Nabi kata kalau aku diizinkan kita akan puasa pada hari ini, pada hari 9 Muharram, hari Tasu'a. Tapi ketika tahun depan Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sunatnya adalah puasa pada hari 9 Muharram. Kemudian hari yang besar, hari Ashura, hari 10 Muharram. Ada hadis tertentu dari Nabi SAW, Imam Tirmizi riwayatnya menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda puasa pada hari Ashura bahawa akan menutup dosa atau menghapuskan dosa setahun sebelum daripada itu. Jadi ambillah kesempatan kita untuk berpuasa pada hari Ashura, kerana hari Ashura ni banyak peristiwa-peristiwa sejarah sebelum daripada itu. Antara yang paling besar adalah Nabi Musa AS diselamatkan daripada dikejar Firaun. Sebab itu orang Yahudi disambut hari Ashura, hari 10 Muharram, kerana peristiwa Nabi Musa AS diselamatkan daripada dikejar oleh Firaun. Dan banyak lagi lah bermula zaman Nabi Adam yang diterima taubat dan sebagainya. Baik, saya ringkaskan. Yeah. Kemudian kita masuk selepas Muharram, kita masuk bulan yang seterusnya, bulan kedua, bulan Safar. Bulan Safar ni tidak ada amalan khusus. Kita dah sebut dah tadi amalan harian, buatlah sekalian. Nabi puasa pesan 3 hari, puasa 3 hari dalam sebulan. Bulan Safar, buatlah puasa tersebut. Tidak ada solat khusus, tidak ada puasa khusus. Amalan yang biasa saja. Baik, kemudian lepas Safar kita ada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikhnya yang disepakati oleh ulama adalah pada 12 Rabiul Awal. Itu kita sebut sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir dan wafat pada 12 Rabiul Awal. Maka bulan ni kita mengambil, bukan ada amalan khusus, tetapi kebanyakan kita ambil kesempatan memperingati hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi, dengan banyakkan aktiviti-aktiviti termasuk selawat dan sebagainya lah. Baik, itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Akhir, kemudian bulan yang keempat Rabiul Akhir. Tidak ada amalan khusus, buatlah apa yang boleh kita buat. Puasa 3 hari sebulan dan kita maintain tadi amalan-amalan harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tidak ada amalan khusus. Cuma ada peristiwa-peristiwa yang saya tak sempat nak nukilkan kat sini. Tuan-tuan boleh rujuklah. Ada peristiwa atau sejarah-sejarahnya tertentu. Baik, bulan seterusnya adalah bulan Rejab. Bulan Rejab ni ada satu peristiwa, walaupun tarikh khilaf di kalangan ulama, iaitulah peristiwa Isra' dan
Surat Mi'raj ni perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa dan menaiki Buraq. Kemudian Nabi naik Mi'raj ke langit. Ini kita wajib beriman. Tarikh tidaklah kita kata tepat, tapi sebab ni berbicara perbahasan kalangan ulama. Tapi ulama meletakkan satu tarikh untuk kita peringati tarikh sebut, dan bulan itu bulan Rajab. Dan bulan Rajab bulan Nabi banyak berpuasa. Nabi banyak berpuasa. Bukan kata amalan khusus, cuma Nabi berpuasa pada bulan Rajab sebagai persediaan untuk menghadapi 2 bulan yang seterusnya, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Baik. Seterusnya adalah bulan Syaban. Bulan Syaban ni maksudnya pecah-pecah dan dinamakan kerana suku Arab ni berpecah-pecah bagi mencari air. Dan antara peristiwa besar dalam sejarah Islam iaitulah peralihan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Kaabah. Peralihan kiblat itu. Jadi berlaku dalam bulan Syaban. Dan Nabi SAW menyebutkan bulan paling cintai Rasulullah SAW dan banyak Nabi berpuasa adalah pada bulan Syaban. Disebutkan juga di tengah-tengah bulan Syaban ada nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Jadi nisfu Syaban ni dianggap sebagai amalan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperbanyakkan amalan. Bacalah Quran, siang hari ni kita berpuasa. Tidak ada amalan khusus, tapi kita buatlah. Ada orang nak baca Yasin 3 kali, nak buat sekali, silakan. Kita bukan kata wajib 3 kali, tapi amalannya kita boleh buat. Dan Nabi Muhammad SAW paling banyak berpuasa sunat ialah pada bulan Syaban ini. Jadi kita sebagai satu persiapan nak sambut bulan yang istimewa selepas itu, iaitulah bulan Ramadan. Baik, bulan 9 dalam Islam bulan yang sangat istimewa. Itulah bulan Ramadan. Kenapa? Bulan inilah Allah fardukan kita dengan puasa. Maksudnya Allah wajibkan kita berpuasa sepanjang bulan itu. Sebab ramai orang tanya saya, Ustaz, bulan orang buat puasa ni bulan berapa? Kita nak cakap bulan berapa dalam Hijri dalam Masihi susah, sebab dia kadang berkait dengan tukar-tukar. Tapi yang paling confirm adalah bulan Ramadan saja. Kan, bulan Ramadan. Tengok dalam kalender Hijri baru kita tahu bulan Ramadan tu bulan berapa. Depannya pun kan, jadi dia tak sama kalau berkait dengan bulan Masihi. Jadi difardukan bulan puasa sepanjang bulan Ramadan. Dan ada yang paling istimewa bulan itu adalah ada satu malam di hujung Ramadan, 10 malam terakhir, kita ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu kita malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita digalakkan, dituntut untuk berbanyakkan ibadah pada malam tersebut. Dia waktu malam, dia bukan siang, waktu malam kita beribadah. Dan bulan Ramadan juga ada satu syariat, satu fardu, satu amalan yang wajib kita buat, iaitu menaikkan zakat fitrah. Okey, baik. Nak habis ni bulan 10 bulan Syawal. Syawal ni adalah bulan raya. 1 Syawal kita sambut hari raya. Kita diharamkan berpuasa. Ada orang nak puasa 1 hari raya, tak boleh, haram hukumnya. Dan kita digalakkan menyambut dengan gembira. Pagi itu kita ada solat sunat hari raya dan amalan menziarahi. Ada satu amalan di bulan Syawal yang Nabi pesan, iaitu puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Seumpama kata Nabi SAW, saya tegaskan, menyerupai puasa dalam setahun. Jadi kita ambil kesempatan, banyak amalan-amalan ni kaitkan dengan puasa. Kita tak ada amalan lain melainkan puasa. Jadi ambillah kesempatan Syawal, bulan kita puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Baik, kemudian Zulkaidah, dia tak ada peristiwa yang ataupun amalan yang khusus. Tidak ada amalan, buatlah seperti mana yang kita buat. Manakala yang terakhir adalah bulan 12, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan haji. Ada 2 amalan. Satu, orang yang pergi haji. Yang kita tak boleh pergi haji, ada amalan yang boleh kita buat. Iaitu pertama sekali ada hari Arafah. Arafah ni hari ke-9 Zulhijjah. Kita digalakkan berpuasa sunat, kerana siapa puasa sunat pada hari itu, dia ampunkan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Baik, kemudian pada 10 Zulhijjah kita sembahyang raya. Beza Syawal, 1 Syawal. Zulhijjah kita sembahyang sunat hari raya pada 10 hari bulan Zulhijjah. Dan lepas daripada itu 11, 12, 13
kita dituntut dan digalakkan melakukan ibadah korban, ibadah korban bagi umat Islam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sedang pendengar, saudara-saudara baru, inilah indahnya Islam. Setiap tahun kalender Islam ni ada amalan-amalan yang kita boleh raikan, kita boleh amalkan, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah itu berbeza-beza. Ada yang sama, ada yang berbeza-beza. Jadi Allah berikan ganjaran supaya gembirakan hati umat Islam dalam setiap amalan, setiap hari ataupun setiap bulan yang kita lalui ini. Jadi saya rasa itulah takwim, kalender ataupun diary hidup seorang Muslim yang kita tempuhi, dan hadapilah ataupun tempuhilah kehidupan hari-hari ini dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah daripada saya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, lengkaplah diary kehidupan seorang Muslim yang kita perlu syati setiap tahun untuk kita. Bila kita ni Ustaz, kalau tak ada sempena, maknanya kita tak ada peringati peristiwa tersebut dan sebagainya. Bila ada sempena tu baru ingat. Ya, betul. Alhamdulillah. Kita sambut, ya. Betul. Dan bila kita sambut dengan cara yang betul, ikut syara dan ahli sunnah wal jamaah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan Ustaz. Baik, biasa orang letakkan awal tahun ni dengan hala tuju kehidupan azam tahun baru. Umat Islam ni beza sikit. Hala tuju Islam mestilah pertama sekali cari mardatillah, redha Allah dalam hidup kita. Yang kedua, ringkaskan pertama cari redha Allah, yang kedua kita jadikan sasaran kita akhirat. Sebab akhirat ni kehidupan yang kekal, dunia ni adalah kehidupan yang sementara. Jadi hala tuju kita mesti jadikan akhirat sebagai visi dan misi kita. Yang ketiga adalah segala perbuatan kita hendaklah cari ganjaran pahala dengan menjauhi dosa, kerana inilah bekalan kita nak menghadapi hari akhirat. Dan pesan saya yang keempat adalah sentiasa istiqamah terhadap amalan baik yang kita lakukan. Ini pun kita bincang 2-3 minggu yang lepas. Sentiasa istiqamah ni konsisten kita buat, walaupun sikit tapi kita buat berterusan. Dan paling kuat istiqamah kita dengan iman dan Islam yang kita ada pada hari ini. Yang terakhir adalah jadikan tahun ini lebih baik tahun lepas. Ni azam kita ni. Kita banyak azam nak macam-macam nak buat, tapi yang saya buat generalnya, umumnya adalah pastikan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas. Dan sebab apa? Sebab kita fikir kita dekat dengan kematian. Umur semakin meningkat. Mati itu bila-bila masa saja. Dan kita pernah soalkan diri, kalau aku tak buat, siapa lagi nak buat? Kalau tak kita buat sekarang, bila lagi nak buat? Kalau tak buat tahun ni, tahun bila lagi kita akan lakukan perkara tersebut? Maka lakukanlah, insya-Allah kita akan berjaya. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz atas pertemuan untuk petang ini. Semoga ada manfaatnya kepada para pendengar, melengkapkan lagi diary kehidupan kita insya-Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal yang baik. Dan terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporiah Islami. Kuantan 89.6. Seakan rebah bagai tiada